So, Assalamualaikum kepada Shinobi sekalian. Asal lama tak buat video saya Naruto. So, dalam video ni aku actually plan nak sembang sikit lah pasal basic kepada Naruto punya power system. So, dalam video ni kita nak sembang sikit lah pasal apakah itu chakra, apakah itu genjutsu, ninjutsu, taijutsu, Kekkei Genkai tu apa, chakra, nature apa semua tu benda apa. So, video ni kita nak cover all the basics dan kita sembang secara detail as much as possible lah. And actually aku ada plan nak buat anime punya power system series in which aku sembang pasal power system dalam anime-anime lain, contoh macam Jujutsu Kaisen, Full Metal Alchemist, My Hero Academia and perhaps mungkin Hunter x Hunter sekali. But aku tak tahu lah, for now it's just a plan. Aku tak tahu bila aku akan buat benda tu lagi. So ni just nak update dekat hampa dulu lah. So, tanpa membuang masa, jom sembang pada topik dalam video kali ni. Okay, untuk faham power system dalam certain Naruto ni, first of all kita kena faham dululah apakah itu chakra. Chakra ni merupakan benda paling penting di dalam Naruto punya universe. Sebab chakra ni, dia merupakan satu life force kepada semua manusia yang hidup di dalam Naruto punya verse. Life force ni ataupun nama lain yang orang panggil ialah life energy. Dia lebih kurang konsep yang sama je macam anime-anime lain. Contoh macam One Piece punya Haki, Hunter x Hunter punya Nen, Jujutsu Kaisen punya Curse Energy and so on. Tapi di dalam Naruto punya verse ni, chakra ni sangatlah penting untuk semua manusia. Sebab kalau orang tu tak ada chakra, dia boleh mati. So basically if someone tu kehabisan chakra, maksudnya dia akan mati lah. Sebab dia dah kehabisan dia punya life energy. Dan chakra ni pula, dia circulate dalam badan macam darah tau. Macam kita tahu darah dia memang circulate dekat satu badan sebab dia nak transfer oksigen dekat setiap sel di dalam badan manusia. So samalah juga macam chakra, dia ada juga dia punya own circulation system di dalam badan manusia. Dan chakra ni pun dia ditransferkan lah dekat setiap sel-sel di dalam badan manusia, including otak manusia. But itu ialah basic pada chakra lah. So chakra ni dia macam minyak Minyak ni dia ada banyak penggunaan. Sebagai contoh, hang boleh guna dia dalam kereta. So bila kereta tu dah ada tenaga, hang boleh bergerak dengan mudah. Ataupun mungkin hang boleh guna minyak tu sebagai sumber tenaga di dalam chainsaw. So bila ada chainsaw, hang senang nak kerak pokok. Mungkin hang just boleh guna minyak tu sebagai bahan bakar. So boleh nampak satu sumber tenaga dia ada banyak penggunaan yang berbeza. So sama lah macam chakra, dia pun ada banyak penggunaan yang berbeza. Tapi secara generalnya lah, secara amnya, penggunaan dia tu terbahagi kepada 3 kategori lah. Ini secara general. In which ketiga-tiga kategori tersebut ialah taijutsu, genjutsu dan juga ninjutsu. So kita akan sembang satu persatu lah pasal benda ni. So among 3 penggunaan tadi tu, kita start dengan taijutsu dululah. Sebab taijutsu ni benda paling simple nak di-explainkan. So taijutsu ni basically merupakan penggunaan chakra di dalam hand to hand combat. Hand to hand combat ni macam duk lawan menumbuk, lawan menyepok kan. Kita ada banyak martial arts punya fight. Contoh macam taekwondo, kungfu apa semua kan. In which fight yang menggunakan tangan, kaki, hand to hand punya combat. So taijutsu ni just basically merupakan hand to hand combat, tapi hang menggunakan chakra untuk improve hang punya hand to hand combat. Apa maksud aku? So chakra ni basically apa yang digunakan dalam taijutsu ialah dia just gunakan untuk improve hang punya strength, bagi laju hang punya speed and also increase hang punya stamina. So bila ketiga-tiga ni improve, kekuatan makin kuat, kelajuan makin laju, stamina hang makin tinggi. So benda ni secara tak langsung improve jugalah hang punya hand to hand combat kan. Daripada hang hand to hand combat nak tumbuk orang, mungkin kekuatan hang tak apa nak kuat. Tapi sekarang dengan adanya chakra yang fuse di dalam hang punya badan, tumbukan hang jadi lagi kuat. Sama lah dengan speed, stamina. With more stamina hang boleh fight lebih lama and etc. So sembang pasal taijutsu ni, mungkin ramai Naruto fans akan bayangkan watak Rock Lee kan. Sebab Rock Lee merupakan taijutsu specialist. Okay, so bila kita sembang pasal Rock Lee ni kan, aku perasan macam ada satu misconception among Naruto fans in which ramai orang ingat Rock Lee ni dia tak ada chakra. Sebab tu dia hanya belajar menggunakan taijutsu. Well, actually benda ni satu konsep ataupun fahaman yang salah sebenarnya. Sebab macam aku cakap tadi, tanpa chakra, orang tu akan mati di dalam Naruto punya verse. Sebab chakra ni merupakan satu benda yang penting di dalam Naruto punya verse, in which siapa yang tak ada chakra, dia automatic mati. So in case of Rock Lee, dia bukan tak ada chakra, dia ada je dalam badan dia. Cuma macam aku cakap tadi, chakra kan dia ada 3 penggunaan. Dan ketiga-tiga penggunaan ni, hang kena practice, hang kena ada talent, baru hang boleh guna penggunaan tersebut. So in case of Rock Lee,
dia somehow dia macam tak ada talent langsung dalam ninjutsu dan genjutsu. So sebabkan itu dia tak boleh guna langsung lah ninjutsu dan genjutsu. Sebab dia tak boleh guna dua tu, dia fokus lah on taijutsu. Sebab tu dia jadi taijutsu specialist. So ini satu misconception yang ramai juga ada. Rock Lee bukan dia tak ada cakra, dia ada. Cuma dia tak boleh gunakan cakra dia untuk buat ninjutsu dan genjutsu. Dia just simply tak ada talent for it. So apa dia buat, dia fokus lah dekat taijutsu. So itulah dia pasal taijutsu. Simple je kan. Okay, now let's go for genjutsu pula. So genjutsu ni basically hang membuat illusion lah. Illusion ni contoh macam hang boleh buat someone tu nampak benda yang hang nak dia nampak, walaupun benda tu tak wujud pun sebenarnya. Mungkin tak semestinya nampak je, hang boleh buat orang tu dengar, rasa benda yang sebenarnya tak wujud. Tapi dengan hang punya genjutsu, hang boleh buat illusion tersebut. Hang boleh buat orang tu rasa, dengar, nampak benda yang sebenarnya tak wujud pun. So cara orang buat genjutsu ni dikatakan ialah, ni dalam manga sebenarnya dia pun mention bahawa genjutsu user dia menggunakan dia punya own chakra untuk manipulate someone punya cerebral nerve system. Dah rasa macam belajar biologi kan. Baik, secara basic dia aku bagi cara mudah nak faham. Macam tadi aku cakap kan, chakra ni dia circulate satu badan macam darah manusia. Dan aku juga specifically mention tadi yang chakra ni pun dia flow juga dekat otak manusia. So apa yang genjutsu user ni buat, sebagai contoh kita ambil, let's say Itachi nak guna genjutsu dekat Naruto. So Itachi ni apa dia buat? Dia menggunakan dia punya own chakra nak manipulate chakra yang ada di dalam badan Naruto, in which dia manipulate specifically chakra yang flow di dalam otak Naruto. So bila chakra yang dah flow di dalam otak Naruto tu berjaya dimanipulate, dia boleh manipulate lah penglihatan, pendengaran, deria rasa and so on, supaya dia boleh create an illusion. Benda ni hampa tak payah nak pening sangat. Aku rasa aku go to detail on part this. Okay, so since genjutsu ni involve illusion, macam mana nak counter illusion tersebut? Okay, so basically secara basicnya ada 3 cara. In which the first method ialah, let's say user tersebut sedar dia merupakan dalam genjutsu. Apa yang dia boleh buat ialah dia kena releasekan dia punya chakra untuk beberapa saat, and then biar chakra flow dalam badan dia balik semula. So bila dia release semua chakra dalam badan dia, genjutsu tu automatic akan turn off lah. Sebab macam aku cakap tadi, genjutsu ni berlaku apabila chakra yang flow dekat otak manusia tersebut telah dimanipulatekan. So since dia dah release semua chakra dalam badan dia buat masa beberapa saat, so basically dia dah release juga chakra yang ada dalam otak dia yang supposedly manipulate otak dia tu. So in this way, dia akan terkeluar lah daripada genjutsu tersebut. Itu hanya boleh berlaku kalau user tersebut sedar yang dia sebenarnya di dalam genjutsu. Kalau dia tak sedar, memang pisang, dia tak boleh buat apa lah. The only way yang dia boleh harapkan ialah kalau member dia perasan dia dalam genjutsu juga. So ni masuklah kepada cara kedua nak counter genjutsu, in which orang lain boleh sentuh genjutsu user and transfer dia punya chakra. Sebagai contoh macam Naruto tadi kan. Let's say Naruto kena genjutsu dengan Itachi. Sakura nampak Naruto sebenarnya dalam genjutsu. So apa Sakura boleh buat? Dia boleh sentuh lah dekat mana-mana yang dia nak dekat Naruto tu. Okay, pelik betul bunyinya tu. Tapi let's say dia sentuh bahu Naruto, and dia just boleh je transfer dia punya chakra tu sikit. Dan bila dia dah transfer dia punya chakra sikit, benda ni basically akan cancel off genjutsu yang ada di dalam badan Naruto. So logiknya dekat mana? Aku rasa mungkin sebab since chakra flow dalam badan ni dia macam satu circulation. So since genjutsu user ni dia manipulate flow of chakra yang masuk dalam otak manusia tu, so dia somehow membuat satu circulation yang baru. So bila ada orang lain sentuh and transfer chakra dalam badan orang yang kena genjutsu tu, mungkin somehow dia kacau circulation yang telah ada, thus mencipta satu circulation baru, chakra circulation yang baru. Therefore genjutsu tersebut pun mungkin akan cancel off. Aku tak sure lah. Ini just aku punya reasoning untuk bagi nampak kenapa cara ni make sense. So itu cara kedua lah. Cara ketiga ni ialah kalau hang perfect Jinchuriki. Perfect Jinchuriki ni maksudnya bila seseorang tu dia ada tail beast user di dalam badan dia. Sebagai contoh Naruto lagi, dia kan ada QB dalam badan dia, Kurama. Perfect Jinchuriki ni actually referring kepada user kepada tail beast tersebut. Dia memang dah kawan, dah bersahabat baik dengan dia punya own tail beast di dalam badan dia. In case of Naruto kan dia dah kawan baik dengan dia punya QB tu kan, Kurama tu. So bila dia dah kawan baik, mereka basically jadi immune kepada genjutsu tau. So bila aku cakap Jinchuriki ni immune kepada genjutsu, aku tak adalah maksudkan 100% immune. Sebab kita nampak ada je Jinchuriki yang kena genjutsu time infinite Tsukuyomi kan, sebagai contoh Killer Bee. But usually lah for normal punya genjutsu, benda ni takkan affected Jinchuriki. So in case of Jinchuriki ni pula,
perfect Jinchuriki. Since dalam badan dia tu macam ada orang kedua, ada seorang penunggang kan, in which the tail beast tersebut. So tail beast tersebut, contoh macam Kurama, dia boleh je transfer dia punya own chakra dekat Naruto untuk kacau chakra circulation yang ada dalam badan Naruto tu. Thus benda ni membuatkan Naruto break daripada genjutsu dengan sendiri. Sebab apa? Sebab dengan bantuan tail beast yang ada dalam badan dia. Tapi benda ni hanya boleh berlaku kalau mereka dah bersahabat baik lah, tail beast tu dengan tail beast user tu. So itu je lah basic dia. But then kita actually ada one more genjutsu, in which satu genjutsu yang sangatlah pelik compare dengan genjutsu yang lain, in which Izanagi. Izanagi ni hanya boleh digunakan oleh Uchiha clan. Dan the way Izanagi works ni ialah selalunya genjutsu hang buat dekat enemy kan, tapi Izanagi ni dia buat genjutsu tu untuk diri dia sendiri. Dan Izanagi ni dia boleh tukar illusion kepada reality. Sebagai contoh kita tengok Danzo, dia boleh guna Izanagi dekat diri dia dan dia buatlah illusion yang kecederaan yang dia ada tu dah disembuhkan. So since Izanagi ni dia ada power untuk tukarkan illusion kepada reality, so illusion yang kecederaan dia tu dah disembuhkan serta-merta tu terus jadi reality. So therefore dia pun terus lah disembuhkan instantly. So Izanagi ni actually salah satu genjutsu yang paling overpower lah dalam Naruto punya verse. So basically dia ada power untuk manipulate the reality itself. Okay, so tamatlah pasal genjutsu. Jom kita masuk pada bab yang paling panjang, in which ninjutsu. So ninjutsu dia cover a lot of things, but first jom kita start perkara paling basic lah, in which nature transformation. Nature transformation ni basically tukar punya chakra kepada other nature punya element. Sebagai contoh macam boleh nampak lancak ni, kita ada water, fire, wind, lightning, earth. So inilah ninjutsu yang involve nature transformation, in which dia boleh tukar property of chakra kepada nature punya property. Tukar property tu maksud dia sebagai contoh, chakra ni mungkin dia wujud dalam bentuk energy, dalam bentuk tenaga. So somehow dia boleh tukar property tenaga tu, energy tu, kepada nature punya property. Api ke air ke, terpulang lah. Tukar property ni nak bagi contoh dunia betul ya. Sebagai contoh, air kalau hang sejukkan dia, hang boleh tukar property dia daripada liquid kepada solid, in which dia jadi ice. Oh mungkin macam contoh pasir, sand. Apabila pasir ni dipanaskan sehingga 1700 degree Celsius, hang boleh tukarkan pasir kepada kaca. So dari sini pun property dia pun berubah. Ialah sebab property pasir dengan kaca kan berbeza. So mungkin logik yang sama lah kot. Since chakra wujud in a form of energy, daripada energy dia somehow tukarkan property dia kepada nature nya property, yang tukar kepada air ke, angin ke. But pun janganlah take too serious sangat dengan analogi yang aku bagi dengan real world science tu. Sebab chakra ni benda fiction. Yang aku sembang tadi tu sains dunia betul. So another thing yang berkena tahu ialah setiap manusia di dalam Naruto punya verse ni pula, dia hanya ada satu affinity towards satu nature transformation. Affinity towards one nature transformation ni maksudnya user tersebut dia macam lebih mudah untuk belajar satu jenis nature transformation compare dengan semua. Sebagai contoh, Naruto dia ada affinity towards wind punya style. So disebabkan dia ada affinity towards wind nature transformation, Naruto lebih mudah lah nak belajar wind punya jutsu compare dengan jutsu-jutsu yang lain. Dan apabila aku cakap satu user ada satu affinity towards satu nature transformation je, tak bermakna dia boleh belajar satu tu je. Dia boleh je nak belajar semua ke-5 nature transformation, tapi susah gila. Cuma user tersebut akan lebih mudah nak belajar benda yang dia ada affinity tu. Okay, so bila aku sembang pasal nature transformation pula kan, mesti yang pelik kan, sebab yang aku tunjuk ni ada 5 je. Macam mana pula dengan Hashirama yang boleh buat wood style, ataupun Haku yang boleh buat ice punya style. So nature transformation selain daripada 5 basic yang aku cakap tadi tu, depa actually something yang special lah, in which di dalam Naruto verse dia dipanggil sebagai Kekkei Genkai. So Kekkei Genkai ni dia sebenarnya berlaku apabila dua nature transformation bergabung. Sebagai contoh, macam ice tu, ice hanya boleh berlaku apabila water dan wind punya nature transformation bergabung. Dan benda ni hanya boleh berlaku for those yang dilahirkan dengan dua affinity. Macam aku cakap tadi, setiap orang dalam Naruto verse dia hanya ada satu affinity towards one nature transformation. Macam contoh Naruto dia ada affinity towards wind punya style. Setengah orang dia dilahirkan dengan dua affinity towards nature transformation. Macam contoh Haku, dia lahir dengan affinity towards nature transformation air dan juga wind. So disebabkan itu dia dapatlah Kekkei Genkai ice. So case of Kekkei Genkai ni, benda ni something yang tak semua orang boleh belajar. Ianya something yang hanya orang tu dilahirkan dengan benda tu sahaja boleh menggunakan Kekkei Genkai tersebut.
Nak bagi contoh dengan anime Link, dia lebih kurang macam Conqueror Haki dalam One Piece lah. Conqueror Haki kan hanya boleh digunakan oleh orang yang lahir dengan Conqueror Haki je kan. Samalah dengan KK Genkai. And banyak je sebenarnya KK Genkai jenis-jenis pelik-pelik. Contoh macam Magnet Release, Wood Release, Scorch Release. Banyak lagi benda-benda yang pelik-pelik in which nature transformation selain daripada 5 basic tersebut. Okay, other than KK Genkai, kita ada juga satu lagi dipanggil KK Tota. KK Tota ni konsep lebih kurang sama macam KK Genkai, in which hanya orang yang dilahirkan sahaja boleh gunakan KK Genkai tersebut, ataupun in this case KK Tota. Tapi in case of KK Tota ni, macam KK Genkai ni kita nampak dia gabungan dua nature transformation kan. KK Tota dia merupakan gabungan 3 kepada nature transformation. Dan so far hanya ada satu jenis je lah, KK Tota, in which Dust Release. Dust Release ni dipanggil Particle Jutsu if I'm not mistaken, dan dia merupakan gabungan kepada Earth, Wind dan Fire. And Dust Release ni aku bang nampak memang overpowered gila sebenarnya, sebab dia basically boleh cipta macam satu force field. Tak kisahlah dalam bentuk kotak atau dalam bentuk cone, dan anything yang ada dalam force field tersebut akan dilenyapkan tu, hapuskan tu. So ya, KK Tota ni memang sangatlah overpowered. Tapi jaranglah kita nampak dia diutilisekan dengan sangat efektif di dalam pertarungan, which is so weird jugalah bagi aku. So ya, other than KK Tota, kita ada satu lagi in which KK Mora. KK Mora ni actually very little information lah yang kita ada, sebab tak banyak benda yang di-explainkan sangat. Tapi basically KK Mora ni hanyalah term yang digunakan untuk describe Kaguya punya jutsu. Sebab Kaguya punya jutsu kan semua macam pelik-pelik gila kan. Sebagai contoh macam All Ash Killing Bones, 80 Gods Vacuum, and banyak lagi lah Otsutsuki Kaguya punya jutsu yang pelik-pelik tu. So ya, semua jutsu yang pelik-pelik yang Kaguya guna, semua tu KK Mora. So ya, itulah dia pasal KK yang pelik-pelik ni. But kalau apa perasan, apa yang aku cerita tadi tu hanyalah based on nature transformation. Sebenarnya ninjutsu ni dia lebih luas daripada tu, sebab kita ada je contoh macam space time ninjutsu, in which ninjutsu yang involve teleportation. And then kita ada juga barrier ninjutsu, medical ninjutsu, in which ninjutsu yang banyak digunakan oleh Sakura dan Tsunade. Kita juga ada sealing jutsu, in which ninjutsu yang digunakan untuk seal someone. Sebagai contoh, Kurama asalnya di seal di dalam badan Naruto pun menggunakan sealing ninjutsu. And kita ada juga contoh lagi lah, sensory ninjutsu, in which ninjutsu yang digunakan oleh Yamanaka clan. So ya, actually banyak je lagi ninjutsu, tapi yang basicnya yang selalu orang duk sembang pasal nature transformation, KK Genkai lah, dua benda tu lah. So ya, habislah ketiga basic kategori kepada penggunaan cakra. Dan macam aku cakap, ini hanyalah secara basic lah, secara generalnya. Sebab banyak je lagi sub kategori yang lain. Sebagai contoh, KK Genkai pun dia ada juga sub kategori yang lain, in which dipanggil sebagai visual KK Genkai, ataupun nama lainnya ialah dojutsu. Dojutsu basically KK Genkai yang involve mata. Sebagai contoh macam Sharingan, Byakugan, Rinnegan, ataupun kalau tengok dalam Boruto punya verse, kita ada Jogan dan juga Senrigan. But aku tak nak go too deep lah pasal dojutsu tu, sebab video ni pun dah panjang kan buat masa sekarang. And kita ada jugalah another thing ialah Sage Mode. Sage Mode dia menggunakan Senjutsu. Senjutsu ni secara basicnya, aku cerita secara ringkas, dia menggunakan gabungan nature energy dan juga chakra energy. Bila chakra energy dan nature energy bergabung, orang tersebut bolehlah bertukar kepada Sage Mode. So bila dia dalam Sage Mode ni, secara mudahnya, basically dia buff everything. Buff ni maksudnya menguatkan lah. So bila orang dalam Sage Mode, kekuatan dia lagi kuat, kelajuan dia lebih laju, and even semua jutsu-jutsu yang dia tahu jadi lebih kuat lah. Sebagai contoh Naruto punya Rasengan apa semua, bila dalam Sage Mode, Rasengan dia lebih kuat. So itulah, bila someone to enter Sage Mode, dia just buff everything. So ya, itulah dia video basic kepada Naruto punya power system. Aku tak nak sembang tu detail on some other stuff, sebab actually banyak je lagi benda yang aku tak sembang. Ya, itulah sekadar basicnya. So for those yang tak subscribe kat channel aku, silalah subscribe. Aku akan sangat appreciate benda tu. Dan kalau suka video ni, silalah like. So ya, dengan itu tamatlah video ini. Selamat tinggal Shinobi sekalian.